Ya, Alhamdulillah Pak Haji sambung lagi ya. Jadi Pak Haji sebut tadi tentang tipes, penyakit tipes, demam kepialu. Kita gunakan ini. Dan dia sendiri menaikkan sel darah putih. Di mana sena ini meningkatkan sel darah putih untuk tujuan immunity. Untuk menjadikan tubuh badan itu lebih kuat, lebih tahan, lebih sihat. Sebab itu program colon cleansing itu sebenarnya bukan untuk pembersihan kolon saja, tetapi untuk kesemua penyakit. Colon cleansing satu program, tapi tujuannya untuk kesihatan semua penyakit. Sebab dia meningkatkan imun. Kita tahu bahawa kuman berada di keliling kita. Bagaimana kita nak protect tubuh badan kita daripada kuman? Kita mesti ambil herba yang dapat meningkatkan sel darah putih kita. Dia adalah sena, pelawas. InsyaAllah. Jadi oleh sebab itulah maka kita dapat lihat begini. Kalau orang luka itu kadang-kadang lambat membaik. Sebab apa? Misal kata luka kerana DM, gangren, luka kerana penyakit kanker, luka kerana ada bahan-bahan tertentu sampai menanah tempat tersebut. Macam mana nak hilangkan menanah tersebut? Colon cleansing. Jadi sebab apa? Sebab dia meningkatkan sistem darah putihnya itu untuk menutup luka dan menghilangkan daripada nanah-nanah yang berlaku. Kita tahu bahawa yang nanah itu bakteria, yang ruam itu virus, yang demam pada waktu malam itu virus. Sebab ketika waktu malam tubuh badan kita jadi asam, asid meningkat. Jadi oleh sebab itu ketika mau malam saja, minum cepat kulit lemon, ya, masuk dalam air hangat minum. Ada gula aren, oh lagi enak tu. Jangan masuk lemon semuanya. Kalau masuk lemon semuanya, nanti teh itu akan didominasi oleh asamnya citric acid. Jadi oleh sebab itu jangan masuk semuanya, tapi masuk kulitnya saja, sikit pahit. Dan lemon ini kita tak boleh simpan. Kalau kita simpan dalam freezer lah, kita kata simpan dalam peti ais, ya, kulkas, simpan di rumah kita, katalah kita simpan dalam 5 hari, dia sudah hilang kesannya. Ambil hari itu, makan hari itu yang fresh, ya. Jadi walaupun dia elok, tetapi dia hilang kesan daripada pektin, dia panggil pektin yang ada dekat situ. Masya Allah, ya, itu sangat hebat. Jadi oleh sebab itu kalau ada luka di mana? Luka dalam tubuh, luka di luar tubuh, maka terbaik kita mengambil pelawas, spirina dan tujuh angin. Ya, Masya Allah, untuk luka. Jadi satu lagi yang jarang sekali diketahui orang tentang pokok sena ni, dia baik untuk asma, untuk orang yang penat. Pak Haji dulu ni selalu bagi prescribe, ya, bagi kat orang sakit. Ini juga pesanan daripada siapa? Pesanan daripada bapa saudara Pak Haji. Pesanannya dia kata jangan tinggal pelawas sakit apapun. Kalau dulu ubat periuk, kalau orang pergi kita suruh dia minum ubat periuk dulu. Sebenarnya itu adalah ubat untuk lawaskan, colon cleansing. Istimewanya daripada pelawas itu Pak Haji tidak masuk 100% ya. Daripada sena masuk tapi dah 5%. Tidak boleh terlalu banyak, iritasi. Kalau kita masuk terlalu banyak, dia jadi iritasi. Dan akhirnya dia jadi usus kita dia sudah tidak berlaku peristalsis. Tolak keluar itu. Itu kita tak boleh ambil. Ada pertama, tidak boleh ambil dosis yang tinggi. Yang kedua, tak boleh ambil kepada orang hamil. Pasal apa? Orang hamil ni kalau kita ambil, kita bimbang, yang pertama gugur. Yang kedua, kita ambil banyak, dia boleh menyebabkan kecacatan pada bayi. Cacat. Jadi oleh sebab itu, maka dia tak boleh lebih 5%. Kalau 5%, boleh tak? Boleh. Pelawas boleh tak kami berikan kepada orang yang hamil 1 bulan? Boleh. 2 bulan boleh. 3 bulan boleh. Alhamdulillah. Daripada pengalaman Pak Haji bagi pada isteri, ya, Alhamdulillah 18 orang anak Pak Haji tidak ada yang cacat.
Dengan izin Allah jua. Mereka banyak ambil pelawas. Sebab apa? Sebab kita tak ambil overdose. Sebab tu dia mesti buat itu dengan ilmu. Tetapi kalau kita buat teh 100% daripada jati Belanda, itu bimbang. Itu bimbang. Dia jadi ubat untuk keluarga berencana, KB. Tak boleh begitu. Dia boleh jadi embryotoksik. Tak boleh begitu. Jadi itu adalah antaranya. Pertama, kita tak boleh ambil overdose, tak boleh lebih daripada 5%. Jadi di dalam pelawas ini 5%. Yang lain itu apa dah? Kita buat daripada satu akar menjalar yang dipanggil pokok sembelit. Pokok sembelit ni macam pokok bajakah. Bedanya daunnya besar. Jadi kalau dia nak, orang panggil apa? Dia lebih kurang seperti pokok apa? Pokok apa dia panggil? Bukan pokok dedalu, semalu. Bukan pokok semalu itu. Itu pokok yang daun dia kuning-kuning, warna merah itu, Pak Haji lupa dah. Dia lebih kurang macam tu. Jadi Pak Haji cuba mencari penelitian itu, tidak boleh. Cuba cari di mana dia punya asas penelitiannya itu. Tak jumpa. Nama saintifiknya tak jumpa. Sebab ini ambil di hutan. Dan sudah tak ada, rare, jarang sekali kita jumpa. Kecuali tempat-tempat yang biasa Pak Haji ambil. Sudah ada mark kita. Ya, jadi tempat itu, maka kita ambil herba tersebut, dia ada apa? Dia panggil lendir dia. Lendir dia tu pokok semaru. Pokok semaru. Kalau pernah kita tengok pokok semaru yang ada lendir, macam itulah pohonnya. Dia menjalar begitu, tapi dia berakar. Pokok semaru. Dia ada lendirnya itu. Jadi lendirnya itu kita potong saja, dia ada lendir, maka ketika kita rebus, lendir itu keluar. Musalish. Kita panggil dia punya lendir. Sama seperti daun biji selasih. Ada dia punya, kita punya lendir dia tu. Ada getahnya, ada lendirnya. Begitu jugalah seperti pohon ini. Jadi maka oleh kerana pokok ini dia menjalar seperti Ipoma repten, Ipoma aquatica, Ipoma aquatica ni seperti pokok kangkung. Maka Pak Haji mendefinisikan dia dalam pokok kangkung spesies. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itu Pak Haji minta maaf sebab tidak boleh menulis yang setepatnya kerana tidak diketahui nama saintifiknya. Tetapi itu adalah antaranya. Baik. Masya Allah. Maka bila kita tambahkan itu, itulah dia riset yang paling bagus. Musalish ini, dia jadi lendir dalam tubuh badan kita. Mengalir. Begitu baik sekali. Sebab tu pelawas boleh digunakan. Jadi kita boleh gunakan untuk apa? Untuk asma. Untuk asma. Untuk paru-paru. Jadi pelawas itu guna untuk paru-paru. Sebab itu Pak Haji sebutkan ya. Ingat ya. Orang yang ada masalah COVID-19, dia akhir kali serangan terakhir adalah di paru-paru. Dia jadi mukus, jadi lem, bahasa Indonesia panggil gam, glue. Dia lekat dekat situ sampai dia tak boleh bernafas. Jadi udara tak boleh masuk. Kalau kita belajar dalam ilmu pengobatan herba, paru-paru itu ditandakan dengan di usus kecil. Di usus ya, permasalahan di usus akan menyebabkan permasalahan di paru-paru. Misalnya apa dia? Pernafasan, lihat dekat sini, hidung. Kalau hidung kita tersumbat gitu, tersumbat itu menandakan bahawa masalah di usus. Orang yang ada sembelit, dia ada masalah sinusitis. Orang yang ada masalah sembelit, dia ada masalah paru-paru, asma. Jadi yang perlu kita berikan ialah pelawas. Bila kita berikan pelawas, maka orang itu sudah tidak ada asma lagi. Ini ada dua hal yang terkeluar daripada perbincangan pengobatan moden hari ini. Yang Pak Haji lihat ya, kalau dalam pengobatan di negeri China, misalnya
traditional Chinese medicine misalnya, dia sebut usus ada kaitan dengan hidung. Kalau hidung kita tersumbat, usus kita tersumbat. Itu betul. Tetapi itu juga yang menyebabkan bahawa pokok sena ni boleh digunakan untuk paru-paru. Tapi ada satu hal lagi, iaitu masalah usus dikaitkan dengan jantung. Yang ni memang benar. Sebab itu Pak Haji selalunya kalau orang sakit jantung datang sini, kalau dia nak satu saja ubat, Pak Haji tak bagi yang lain. Pak Haji hanya bagilah pelawas saja. Dia kata, kenapa bagi pelawas? Dia tak puas hati. Dia seolah tak puas hati. Kerana selalunya pesakit jantung tak puas hati, Pak Haji akan buka, masuk ke dalam satu plastik. Dia tak tahu apa yang kita bagi. Sebenarnya yang kita bagi adalah pelawas. Sebab apa? Bila dia sembelit, tekanan yang paling kuat ialah di jantung. Jantung akan jadi bengkak, jantung akan jadi lemah, dia akan jadi tak kuat, ya, dan juga sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka kita bagikan dia pelawas. Kita bagi pelawas. Subhanallah. Kalau dia mau lagi ada 3. Dia bagi pelawas, 7 angin. Masya Allah. Kalau dia nak lagi, kita bagi dengan minyak zaitun. Nak lagi, baru kita bagi omega 3. Masya Allah. Sebab dalam minyak zaitun dah ada omega 3 dah. Itu saja dia punya perkataan. Back to basic. Basicnya ialah kolam mesti bersih. Itu basic dia. Kita tak akan jumpa hal-hal ini ditulis dalam buku. Sebab tu apa yang Pak Haji cakap ni, kebanyakannya tak ada dalam buku. Ada, tetapi tak ke semua. Sebab apa? Sebab ini adalah pengalaman. Pengalaman itu, sebab itu kita ada art of healing kita sendiri. Kalau ada orang mengatakan tidak, dia terserah kepada dia sudut pandangan dirinya. Kalau ada orang yang kata dia lebih pintar lagi tentang herba, dia tidak, dia guna herba ni, ya itu terserah. Kerana herba itu terlalu banyak. Yang Pak Haji sebut ni ialah seni pengobatan dalam perubatan jawi, yang sendiri Pak Haji praktikkan lebih pada 30 tahun. Dan pernah melihat daripada keluarga yang mengamalkannya. Datuk juga mengamalkannya. Jadi di berterusan sudah masuk generasi yang ketiga. Masya Allah. Itu adalah antaranya. Baik, jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, dia baik untuk jantung. Jadi kalau orang tanya bagaimana sena ini baik untuk jantung, kerana dia memperbaiki usus. Kalau begitu mungkinlah sama dengan pandangan Dr. Bernard Jensen. Usus itu adalah penyebab semua penyakit. Jadi kalau kita belajar dalam ilmu iridiologi, maka kita akan belajar tengok di iris ni. Iris ni, mata hitam itu kita nak tengok, ya, mata hitam kita, iaitu kita nak tengok di zona 2 dan ketiga. Nak tengok ANW, ANW. ANW itu, ANW itu, ANW itulah yang menentukan tentang usus. Biasanya kita akan tengok banyak lakuna, lubang-lubang. Itu menunjukkan ada pocket bowel, diverticulitis. Kat mata hitam kita tu, kita slow-slow tengok ada mata, dia ada lubang. Jadi insya-Allah nanti kalau dah boleh, kita akan belajar iridiologi. Ya, tak perlu datang sini, kita buat secara online saja. Nanti Pak Haji ajar khusus iridiologi, cara merawat menggunakan iridiologi nanti insya-Allah. Ya, perlahan ya mesti belajar. Jadi bagi mereka yang sukar untuk datang ni, maklumlah dengan kerja dan sebagainya, ya, boleh saja ikut secara online ataupun boleh juga tengok daripada TV Pak Haji. Ya, itu lebih jelas sebab semua rekod-rekod yang secara live ini nanti akan di edit di dalam TV Pak Haji dan diikuti dengan gambar-gambar dan juga pokok-pokok untuk memudahkan sistem pembelajaran kita, insya-Allah. Ya, kita adaptasi saja dengan masalah COVID-19 ini. Baik. Jadi itu adalah antaranya. Kemudian seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan sini juga, dia untuk buasir. Buasir. Jadi bila Pak Haji sebut dia buasir ni, ya betul. Sebab dia lawas. Tetapi bukan setakat lawas, dia anti radang. Jadi kalau orang tu ada buasir, kita bagikan dia dengan ini, dengan pelawas 7 angin plus dengan spirina. Alhamdulillah, untuk buasir juga.
Jadi kalau kita tambah dengan madu lebah, nutrisi. Tambah dengan batu sadak, blood circulation. Tambah dengan jahe, blood circulation. Tambah dengan dia punya cuka, ya, untuk sistem cooling, untuk menyejukkan badan, bagi masak-masak anti radang. Jadi oleh sebab itu maka kita ambil daun sena ini untuk berhasil. Masya Allah. Kalaulah tadi kita gunakan khusus untuk luka, boleh juga daun itu, ya, ambil daun saja direndam dalam minyak. Minyak itu boleh guna untuk luka juga, untuk kegunaan luar. Itu di antaranya. Begitu juga boleh gunakan untuk berhasil, untuk sapu kalau dia keluar. Boleh. Tapi yang biasa Pak Haji sebutkan, guna saja minyak bubut, ya, MPH, minyak Pak Haji itu, sapu saja insya-Allah, ya. Di samping ambil pelawas. Subhanallah, ambil spirina, ambil tujuh angin. Kalau kita baru belajar, ya, kita baru nak mengenali herba dan kita berminat dengan herba ni sesuai dengan pemikiran kita, ya. Dan mungkin ada juga kita yang mereka yang bersama-sama dengan Pak Haji ni ialah daripada permasalahan penyakit mereka sendiri ada. Di sini ada yang Pak Haji temui, orang tu kena penyakit darah tinggi, kencing, semua ada. Dia bawa 8 jenis ubat kimia. Dia dengan sini tak kuat lagi. Ada yang menggunakan insulin. Dia kata, Pak Haji, saya suntik insulin 2 kali satu hari. Saya sudah sakit nak suntik ni. Saya nak tinggalkan insulin ini. Sedangkan doktor kata, bila sekali kita guna insulin, gunakan untuk semua hidup. Ada tak herba yang boleh tinggal? Ada. Ada tak herba sekuat ubat kimia? Ada. Tetapi herba ini dia ada disiplin tersendiri. Kalau ubat kimia itu dia ada disiplin tersendiri. Kita meraihkan. Ada kepandaian dalam ubatan kimia. Tetapi dia ada disiplin sendiri. Disiplin herba tersendiri. Ubat herba lebih tua daripada ubat kimia. Kerana ubat kimia itu muncul selepas ubat herba. Dan banyak ubat kimia itu ambil juga daripada herba. Daripada tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Baik. Soalan yang pertama, mau disiplin tak? Kalau dia kata, ya, saya mau berdisiplin, insya-Allah sembuh. Sakit apa pun. Dengan insya-Allah. Tapi disiplin. Kena kuat disiplin. Soalnya, kita tak mau disiplin. Apa dia? Misalnya, menukarkan makanan yang berminyak kepada yang rebus-rebus. Mau tak kita menukarkannya? Jangan makan minyak selama 2 tahun. Mau atau tidak? Tak mau dia. Dia nak makan juga sikit-sikit, boleh tak? Dia akan tanya gitu, sikit-sikit boleh tak? Boleh mula sikit, dia akan ambil banyak. Menukarkan dengan mengambil banyak ikan daripada daging sapi. Daripada banyaknya nasi kepada banyaknya buah dan sayur. Dia hidup dengan alam ini secara alamiah. Dia mau tak? Kalau dia mau, insya-Allah sembuh. Dengan izin Allah. Minum air daripada air-air yang keluar daripada akar-akar kayu. Kita carilah di gunung-gunung mana yang ada air jernih. Filter bumi. Tapi air itu jangan dimasak. Kebanyakan semua bukit-bukit atau gunung ada air keluar. Air yang jernih. Memang Allah ciptakan begitu. Maka air itu kita ambil, kita minum. Jangan kita masak lagi. Sebab dia air itu telah melalui filter daripada bumi, tanah dan akar-akar kayu. Terus ambil. Kalau di tempat Pak Haji ni ada tempat, ya, jernih sekali airnya. Minum. Orang darah tinggi, orang kencing manis, orang ada kanser, orang ada SLE, orang ada penyakit apapun, minum bersama dengan herba. Dengan izin Allah sembuh dengan sangat cepat. Tukar sikit diet pemakanan. Sekejap je. Tetapi yang menghalang obat tak berkesan itu bukan sebab obat, tetapi nafsu. Sudah terbiasa dengan makanan yang enak-enak.
Kerana makanan yang telah kita biasakan itulah menyebabkan penyakit. Penyakit ini berlaku, dia tak berlaku satu hari. Kita makan hari ni, dia berlaku penyakit hari ni. Dia mengambil tempoh bertahun-tahun. Akumulasi itu baru jadi penyakit. Jadi kalau nak sembuh semula, kita masih lagi meneruskan makanan yang seperti ada, dia tak akan sembuh. Malah dia makin parah. Jadi kalau begitu, apa dia? Melakukan pertukaran, perubahan, reform, melakukan reformasi dengan mengambil makanan-makanan dengan style baru. Orang-orang di Jepang itu jarang kena penyakit. Jepang menghadapi masalah orang tua yang terlalu ramai, hidup panjang umurnya, tak mati-mati. Tapi ketika orang Jepang itu berhijrah, pergi bekerja di US, pergi bekerja di negara-negara barat sana, daripada negara timur kepada negara barat, mereka mengubah diet pemakanan mengikut cara barat. Mereka semua kena penyakit. Bukan sebab mereka orang Jepang, mereka sihat, tapi sebab makanan apa yang mereka makan. Beritahu kepada aku apa yang kamu makan, nanti aku akan beritahu apa penyakit kamu. Kamu ditentukan apa yang ada dalam piring makanan kamu. Itu dia filosofinya. Biarkan makanan menjadi obat, biarkan obat menjadi makananmu. Begitu. Jadi oleh sebab itu, obat sebenarnya ada dalam piring. Air mesti ambil air gunung. Air filter boleh tak? Tak boleh. Air filter itu tak boleh. Sebab apa? Air filter dia nak buang virus, kuman dan sebagainya. Dia masih belum ada lagi mineral colloidal yang rare yang ada di dalam akar-akar kayu. Jadi datang ke sini, duduk di tempat Pak Haji ni, minum air tu setiap hari. Minimal 1 hari 2 liter. Badan akan fresh semula. Air di Tanjung Jaga ni Pak Haji nak jual ni. Siapa yang nak order dah boleh order dah. Ya. Susah, ramai sangat orang beratur untuk nak mengisi itu. Jadi Pak Haji terpaksa upah orang pergi ambil. Ya, pergi ambil. Jadi sudah boleh order air Tanjung Jaga. Jernih. Nak tengok kejernihannya atau tidak. Kalau air filter, kita filter daripada air gunung ini, tetap ada keladaknya, ada hampasnya, ada lumutnya bila sudah sampai 2-3 bulan. Tetapi air ini sampai bila-bila pun dia tidak ada lumutnya. Dia tidak melalui filter. Kalau kata filter itu lebih bagus, kenapa masih meninggalkan lumut? Air ni jernih, bening dan tidak ada lumut. Boleh order. Jangan lupa order dengan Pak Haji. Ini jual ni. Kalau di Indonesia macam mana? Indonesia kan Pak Haji dah keluar kan. Dihydra kan kita dah keluar kan. Dihydra tu bagus sekali. Kalaulah Pak Haji boleh menceritakan tentang dihydra ini, Allahu Akbar. Orang gila pun bisa kita semua, narkoba pun bisa hilang sebab ambil daripada air dihydra. Sebab air dihydra lagi dahsyat. Sebab dia menerusi bukan daripada akar-akar kayu, tetapi daripada tanah Gunung Merapi. Orang banyak mengambil air daripada salju yang cair, Gunung Alps, Evian water. Tetapi mereka tak tahu tentang air daripada lapisan kerak bumi tanah-tanah Merapi di Yogyakarta. Itulah dia dihydra. Jadi order dihydra. Kalau kita makan, kita minum ubat, dia tak mau sembuh lagi, order dihydra. Jadi dihydra itu sama juga air di sini. Kalau kita minum, kita defisit tidur, dia akan pusing macam nak muntah. Sebab apa? Menandakan tidur kita itu kurang. Kalau disebut sainsnya dia panggil mutan water. Mutan water ini dia mengikut diri kita. Kalau kita makan dia, kita minum dia tu, kita rasa macam ada logam dalam diri kita itu. Itu menunjukkan badan kita terlalu asid. Kalau kita minum itu terasa manis atau terasa pahit, itu kesemua perbezaan itu pada diri seseorang tu. Itu air.
Ya, jadi sebab itu kita iringkan dia jadi. Baik, masya-Allah. Jadi ini yang Pak Haji sebutkan, bahawa kelebihan-kelebihan yang ada di dalam daun sena. Jadi secara kesimpulan yang Pak Haji nak sampaikan di sini untuk rumusannya, ya. Yang pertama, dia adalah baik untuk antivirus, antibakteria dan anti jamur kulat. Ya, masalah jamur yang berlaku macam panau. Panau tu jamur. Ataupun dekat kuku kita dimakan air itu adalah jamur. Yang kedua, dia ada untuk demam tipes sebab dia ada antibakteria atau demam kepialu kata orang Malaysia. Ketiga, dia adalah anemia untuk orang yang kurang darah, dan termasuk untuk masalah liver, kesihatan liver, untuk demam kuning. Bukan hanya demam kuning, demam yang lain pun boleh sebab dia meningkatkan immunity. Dan dia membakar lemak sebab tak jadi fatty liver untuk kuruskan badan. Ya, memendekkan masa transit makanan dalam usus untuk sedikit kalori yang diserap. Biar badan kita jadi kurus, jadi slim, dan juga baik untuk sebagai pelawas di dalam produk kita. Dia dikenali sebagai colon terapi, penggabungan di antara colon cleansing, yang penggabungan di antara 3 herba, dan baik juga kita gunakan untuk luka ataupun ubat kulit, panau, kudis, kurap. Boleh dibuat sebagai makanan dalam bentuk pelawas, atau boleh direndam dalam minyak seperti yang Pak Haji telah ajarkan. Minyak tu dibuat sapu dan sebagainya. Tapi mesti ada buat makan juga, ya, mesti ada internet juga. Dan juga boleh digunakan untuk paru-paru, untuk asma, jantung, untuk mereka yang mempunyai masalah lemah jantung, bengkak jantung, radang di jantung, dan juga boleh digunakan juga untuk bawasir. Dan minta maaf, ya, juga digunakan daun ini kalau digunakan diramas, ya, bersama dengan minyak zaitun kah, apakah juga digunakan pada rambut jadi berkilat, hitam berkilat. Ini satu daripada satu yang Pak Haji lupa nak sebutkan tadi, untuk kecantikan rambut. Sangat-sangat bagus, ya. Jadi berartinya kalau kita masuk ke dalam minyak zaitun tadi boleh buat minyak rambut untuk hitamkan rambut. Kita kan nak rambut hitam, ya, rambut hitam. Cara rambut hitam yang paling cepat, boleh campur dengan henna, dengan inai, pacar. Ataupun kita boleh juga ambil daun henna tadi, serbuk henna tadi, dicampur dengan serbuk daripada sena ini, henna dan sena, dan digunakan untuk menghitamkan rambut dan untuk mengilatkan rambut. Masya Allah, ya. Kemudian juga untuk semua gangguan-gangguan usus, tak kiralah divertikulitis kah, ataupun dia jadi penyakit-penyakit termasuk buasir juga, ya, juga kita menggunakannya. Dia antibakteria, antivirus dan anti jamur. Sangat baik. Kita ambil untuk program colon cleansing dalam pengubatan Jawi alamiah, watan ilahiyah. Kesemua itu telah menerapkan satu konsep seseorang yang nak kita ubati harus diberi colon cleansing terlebih dahulu. Ini siapa yang belajar sijil faham bahawa siapa juga sakit bertemu dengan kita, berikan colon cleansing, tujuh angin, pelawas dan spirina untuk merawat dulu kolonnya terlebih dulu. Dan kita tak boleh gunakan kepada orang yang hamil, ya, kecuali pelawas boleh digunakan sebab persentejnya hanya 5% ke bawah, ya. Yang lain kita gunakan pokok Ipoma aquatica, sejenis pokok dalam tanda kutip, ya, untuk tujuan pelawas. Masya Allah. Jadi itu yang kita gunakan sebagai satu program colon cleansing yang kita buat paling minima ialah 3 bulan. Biasanya lepas 3 bulan orang tu akan datang dengan tersenyum
mengatakan bahawa penyakitnya itu banyak yang telah berkurang. Maka diikuti lagi dengan 3 bulan lagi untuk perawatan. Ya, untuk perawatan dengan menggunakan herba-herba yang kita tunjuk. Sabar dengan mengambil herba. Jangan cepat nak sembuh, kerana penyakit nak jadi juga mengambil masa bertahun-tahun, nak rawat juga mengambil masa berbulan-bulan. Terima kasih semua yang telah mengikuti kuliah bersama Pak Haji. InsyaAllah esok kita raya hari raya 6. Raya 6 hari ya. Jadi mereka yang belum puasa 6 ya, habiskanlah. Habiskan, sayang hidup kita ni. Kita pun tak tahu kapan kita akan dikapankan. Jadi oleh sebab itu maka siap sedialah. Kita pun kita berpuasa itu pun masih defisit lagi dengan nikmat Allah yang begitu besar. Ya, jadi kita ambil sajalah apa yang Allah beri. Allah suka kepada kita, kita juga cinta kepada Allah, maka berbalas-balaslah cinta di antara makhluk, antara hamba dengan penciptanya. Itulah. Jadi Pak Haji akhiri dengan ucapan daripada Profesor Hamka. Kalaulah hidup itu hanya untuk makan, tidak lebih daripada seekor babi di hutan. Kalau hidup itu hanya untuk dunia, tidak lebih daripada seekor kera di atas pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.